sahabat-sahabat tadi dapat mengambil kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila mereka Allah taala pertemukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan makna mereka beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meyakini mereka menjadi para sahabat yang seringkali membantu perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kalanya Allah Subhanahu wa taala itu menghina akan hamba-hambanya dengan Allah taala mempertemukan mereka dengan orang yang mulia ataupun sesuatu yang mulia. Contohnya mereka-mereka yang dipertemukan oleh Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka mendustakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyakitkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara cara Allah menghina hamba-hamba dia. Nampak tak? Dua-dua ni hamba Allah, tapi yang satu ni mendapat kemuliaan apabila mereka dipertemukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang satu lagi ni semakin mendapat kecelakaan di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka dipertemukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang saya nak sampaikan kat sini, apabila Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan sesuatu yang mulia, tetapi kita tidak memuliakan perkara itu, maka di situ menjadi asbab kita mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, apabila seseorang itu dipertemukan dengan orang soleh, lalu mereka menyakitkan hati-hati orang soleh, dengan asbab itu mereka mendapat kecelakaan di sisi Allah. Dengan asbab demikian mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan asbab demikian mereka dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada hamba-hamba Allah yang apabila dipertemukan dengan orang soleh, mereka mentakzimkan, mereka menghormati, mereka mengambil manfaat daripada orang-orang alim, orang soleh. Jadi dengan sebab itu mereka mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, sayugia bagi diri kita memuliakan majlis ilmu, kerana ada hamba-hamba Allah yang mendapat kecelakaan di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila mereka dipertemukan dengan majlis ilmu. Mereka merendah-rendahkan majlis ilmu, mereka memperkecil-kecilkan majlis ilmu. Maka mereka tidak mendapat kemuliaan meskipun mereka dipertemukan dengan majlis ilmu. Ada yang mencela majlis ilmu, ada yang menghina majlis ilmu, ada yang mempersandakan majlis ilmu, ada yang memperlekehkan majlis ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka dengan demikian mereka tidak mendapat kemuliaan meskipun mereka dipertemukan dengan majlis ilmu. Subhanallah. Jadi alhamdulillah kita bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis ilmu. Dengan sebab itu hendaklah kita menjaga niat kita, kerana dengan niat yang tidak baik, dengan niat yang tidak ikhlas, kita duduk dalam majlis ilmu, kita mendapat kecelakaan.
bukan mendapat kemuliaan. Itu yang saya nak sampaikan. Di dalam solat contohnya, Allah Ta'ala memberi taufik kepada seorang itu solat, tetapi dia mendirikan solat bukan untuk Allah. Dia mendirikan solat untuk dipuji oleh maka mereka mendapat kecelaan, mereka mendapat kecelakaan, bukan mendapat kemuliaan. Jadi bukan semata-mata Allah Ta'ala membalakan seseorang itu dengan maksiat. Ada kala dengan cara ini Allah nak menghinakan hamba-hamba dia. Na'udzubillah min zalik. Ini yang paling bahaya sekali. Ini yang paling bahaya sekali. Kita tak perasan. Kita tak perasan. Baik, insya-Allah. Sambungan kitab Misbah Munir. Misbah Munir pula dah. Kitab Minhajul Abidin, muka surat berapa? Siapa kitab sama dengan saya? Muka surat berapa? Abang kita sama Kita sama Dua kelas Ponteng. Mana ketua darjah kasih sebat 2 kali. Ayat dia apa? Syair tu muka surat 5. Maka kata muallif radhiyallahu ta'ala anhu situ muka surat 5 Minhajul Abidin, muka surat 5. Kitab lain muka surat apa? 11. Rumi muka surat 11. Ada muka surat 11, ada muka surat 5. Tak ada yang pakai Jawi sini. Semua pakai Rumi. Itu kitab lain. Itu kitab lama. Itu kitab yang paling lama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Kitab saya muka surat 5. Kitab cetakan baru muka surat 11. Baik. Maka kata muallif tu bermaksud tuan pengarang lah, tuan pengarang kitab. Maka kata tuan pengarang kitab empunya Minhajul Abidin ni, iaitu Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelum daripada tu dulu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala telah menyatakan kepada kita, telah menggambarkan kepada kita, telah menceritakan kepada kita, telah mensifatkan kepada kita perjalanan ibadat tu bagaimana. Perjalanan ibadat yang kita semua mesti lalui itu macam mana, telah disifatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Seperti dalam perenggan yang sebelum, kata musannif dulu, kemudian tatkala kami, kata musannif, dapat akan jalan ini, makna jalan beribadat ni, jalan beribadat yang sebenar-benar dengan sifat ini, sifat-sifat yang telah disebutkan sebelum ni. Perjalanan yang jauh, perjalanan yang dalam, perjalanan yang sempit, perjalanan yang sangat menakutkan,
yang banyak gangguan, banyak halangan, banyak jerangkap, banyak pemusnah, banyak perompak. Sedikit orang yang melalui jalan ni, dan lebih sedikit yang sampai kepada maksudnya. Ingat tak lagi perjalanan ibadat dulu? Jangan lupa sebab tu lah. Ada kitab kita boleh tengok balik. Jadi perjalanan ibadat ni sangat payah, sangat sukar, sangat menyakitkan, sangat memedihkan. Perjalanan yang sangat dibenci oleh nafsu. Perjalanan ibadat yang sebenar adalah satu perjalanan yang sangat-sangat dibenci oleh hawa nafsu. Ada pun perjalanan ibadat yang tidak sebenar, itu diredai oleh nafsu. Nafsu redha dengan jalan ibadat yang tak sebenar. Nafsu redha. Contohnya beribadat tanpa ilmu, nafsu suka. Campur-campur ibadat dengan makna maksiat pun buat, taat pun buat, itu nafsu suka. Ataupun hanya melakukan amalan yang ketaatan yang zahir, tapi hatinya penuh maksiat, itu nafsu seronok. Beribadat tanpa ada pantang larang, itu nafsu seronok. Yang dikatakan, yang dimaksudkan dengan perjalanan ibadat yang menyakitkan, memedihkan, memilukan, menyusahkan, banyak jerangka, banyak bahaya, banyak musuh, banyak lanun, banyak gangguan, itu adalah perjalanan ibadat yang sebenar-benar. Sebab tu tak ramai orang nak lalu jalan tu. Tak ramai yang nak lalu jalan ibadat yang sebenar tadi, sebab menyakitkan, menyusahkan. Kalau semayang je lah, kenapa nak kena belajar pula? Dah puasa, dah haji, dah umrah, cari nafkah untuk anak bini, kenapa nak perlu mengaji pula? Tu. Jadi tak ramai yang nak lalu jalan tu, sebab nafsu tak suka. Nafsu dia suka kita ni melakukan ibadat mengikut dia. Beribadat ikut dia, makna ibadat ikut nafsu. Nafsu ni dia tak akan mengajak kita kepada kebaikan kecuali kepada kecelakaan. Jadi kita seandainya beribadat mengikut nafsu, kita akan mendapat kecelakaan, bukan mendapat kebahagiaan. Di situlah perlunya ilmu. Ilmu pula tu ada macam-macam jenis ilmu. Mana ilmu yang perlu dalam ibadat yang lebih utamanya, yang kita tak dapat tidak mesti kena mengaji. Jadi banyak perangkap dia, banyak permainan dia, banyak putar belit dia. Tak lain dan tak bukan, niat dan tujuan dia nak menggagalkan hamba Allah daripada sampai maksud ibadat, supaya mereka tidak mendapat redha Allah meskipun mereka beribadat. Meskipun mereka beribadat, syaitan dan nafsu akan memastikan orang-orang yang beribadat tadi, meskipun dia beribadat, dia akan pastikan tidak mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perjalanan ni, ibadat ni, kata Imam Ghazali, mesti kita ni yang nak berjalan kepada ibadat tadi, jalan yang bahaya tadi tu,
perjalanan yang jauh, perjalanan yang dalam, perjalanan yang sempit, perjalanan yang menakutkan, perjalanan yang banyak musuh. Jadi perlu kepada bekal. Kita mesti kena ada bekal. Nak ibadat ni, kita nak beribadat ni kena ada bekalan nak beribadat. Beribadat ni bukankah satu perjalanan. Bila kita nak berjalan mesti ada bekal. Bila kita nak beribadat mesti ada bekal. Kalau kita beribadat tanpa bekal, ibaratnya kita berjalan tanpa bekalan. Faham tak tu? Ibadat ni kan jalan. Kan jalannya susah. Jadi kena ada bekal. Apa bekalan ni? Jadi kita beribadat ni ada bekal ke ataupun kita beribadat tanpa bekal? Maksudnya kita berjalan dengan ibadat ni ada bekalan ke ataupun berjalan dengan ibadat ni tanpa bekal? Ramai yang beribadat tanpa bekal. Maksudnya ramai yang berjalan tanpa bekal. Ini yang menyebabkan nanti sekerat jalan binasa. Sekerat jalan binasa, kecundang, tak ada bekal. Dia nak beribadat tapi dia tak nak bekal, tak nak bawa bekal. Kan bahaya tu. Perjalanan ni pula payah. Contohnya mana bekal? Ilmu. Contoh bekalan ibadat adalah ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu fardu ain khususnya. Tapi kita tilik diri kita, kita ni beramal tanpa belajar ilmu fardu ain. Macam mana dah? Beramal dah. Puluh tahun dah beramal tapi fardu ain tak mengaji. Ini maksudnya kita berjalan tanpa bekal, tanpa bekalan. Sampai tak? Takkan sampai. Muju Allah sedarkan kita. Muju Allah sedarkan kita. Rupanya selama ni kita beribadat tanpa bekal. Subhanallah. Mujur tak mati lagi. Mujur tak mati lagi. Cuba kita bayangkan kalau kita mati. Cuba kita bayangkan kalau Allah dah ambil nyawa kita dalam keadaan kita ni beramal tanpa bekal. Allah, pasti kita akan menyesal sesesal-sesalnya. Pasti kita akan menyesal sesesal-sesalnya, yang takkan berkesudahan penyesalan tu. Mujur Allah masih hidupkan kita lagi. Dan mujur Allah beri kesedaran. Tapi kalau setelah diberitahu oleh Allah, kita tak nak ambil tindakan juga, memang kita sengaja menempah celaka. Kita dah tahu, tapi kita tak bertindak. Kita terus beribadat tanpa bekal. Memang kita menempah celaka. Memang kita cari celaka. Kecelakaan. Beribadat tanpa bekal ni menempah kecelakaan. Jadi Imam Ghazali kata dalam perjalanan ibadat mesti ada bekalan. Mesti, bukan harus. Jadi mari kita semak diri kita. Semak diri kita masing-masing, laki-laki, perempuan, tua, muda, tak peduli. Mari kita semak, selama ni kita beribadat, maksudnya kita dah berjalan. Ada bekalan ataupun tidak? Bekalan yang dimaksudkan adalah ilmu, khususnya fardu ain, tauhid, untuk akidah. Dah beres ke belum? Tasawuf untuk hati, dah beres ke belum? Adakah kita dah faham kelakuan hati yang baik, kelakuan hati yang tidak baik?
apa penyebabnya, apa puncanya, bagaimana cara nak merawatnya, apa ubatnya. Dah tahu ke belum? Tengok, semak, tanya diri kita. Kemudian fiqahnya pula, syariat. Yang mana syariat ni ilmu yang nak menyatakan kepada kita tentang syarat-syarat dan rukun-rukun, undang-undang sesuatu ibadat. Apa yang mengesahkan, apa yang membatalkan. Dah ada ke belum? Dah belajar ke belum? Dah mengaji ke belum? Kalau orang perempuan, bab haid, bab nifas, bab istihadah, bab wiladah. Kalau kita suami, wajib mengajarkan isteri kita tentang benda-benda tu. Kita solat, adakah bacaan-bacaan solat kita sah? Kalau kita kata sah, siapa yang mengatakan sah tu? Guru ke ataupun kita sendiri? Ataupun kita sendiri yang mengatakan bacaan aku dah betul dah, padahal tak pernah menghadap guru lagi. Nampak tak? Nampak tak kita ni dah berjalan dalam ibadat tanpa bekal? Dah puluh tahun kita berjalan dengan ibadat ni tapi tak ada bekalan. Menempah kecelakaan, takkan sampai maksud ibadat kita. Takkan sampai. Percayalah, takkan sampai. Sebab tu kita kena takut, sebab tu kita kena risau, sebab tu kita kena bimbang, kerana peruntukan umur dah tak banyak. Maka jangan kita buat main-main dengan mengaji ni. Jangan buat main-main dengan mengaji fardu ain ni. Jangan buat main-main, sebab kita dah kesuntukan masa. Ibadat itu, perjalanan ibadat tu sangat payah, sangat sukar, sangat menyakitkan, sangat membahayakan. Perlu ada bekalan. Di antara bekalannya ilmu. Baik. Semak tadi. Ilmu. Macam tu. Ilmu kita dah belajar belum? Ilmu fardu ain tu. Tauhid dah beres belum? Fiqh dah beres belum? Tasawuf dah beres belum? Tajwid dah beres belum? Padahal dah berpuluh tahun ni kita berjalan ni. Allahu Akbar. Tapi belum terlambat lagi. Belum terlambat lagi. Sebab Allah tak ambil nyawa lagi. Jadi ada peluang nak cari bekal tu. Cuma sempat dengan tidak aje. Sebab tu jangan buang masa dah. Jangan lepak-lepak dah kedai-kedai kopi lepas maghrib. Baik pergi cari bekal ni, ilmu. Lepas tu kan barulah lepak kedai kopi. Tak ada masalah. Jangan disebabkan lepak kedai kopi kita tertinggal bekal tadi. Tangguhkan sekejap, lambatkan sedikit masa lepak di kedai kopi tu. Dulukan bekal dulu, cari bekal dulu. Kemudian lepas tu lepak lah. Nampak tak? Jadi bukan sembang-sembang kosong, kita sembang kedai kopi ada bekal. Daripada kita lepak-lepak sembang kedai kopi, kedai tom yum tapi tanpa bekal. Ini sangat-sangat berbahaya. Yang laki-laki dilekakan dengan cara laki-laki, yang perempuan dilekakan dengan cara perempuan. Duduk depan TV, main handphone, layan media sosial tapi tak pergi menuntut ilmu. Kalau laki-laki lepas maghrib dia lepak kedai kopi, keluar dengan kawan, lepak kedai tom yum. Sedangkan dirinya tak ada bekal tadi tu, bekalan tadi tu. Yang tadi tu tak ada lagi tu. Kemudian selain daripada bekal mesti ada senjata.
dalam perjalanan ibadat ni, selain daripada bekal iaitu ilmu fardu ain khususnya, kena ada senjata. Untuk apa senjata ni? Nak berdepan dengan musuh? Bukankah perjalanan ibadat ni nanti kita akan bertemu dengan musuh? Siapa musuhnya? Syaitan. Siapa musuhnya? Nafsu. Siapa musuhnya? Dunia. Jadi senjatanya ada ke tidak? Dah ada belum senjata? Yang nak berdepan dengan setan ni, nak berperang dengan setan ni, nak berperang dengan nafsu ni, nak berperang dengan dunia ni, nak berperang dengan manusia ni, dah ada belum senjatanya? Imam Ghazali kata mesti kena ada senjata. Macam mana nak melalui jalan yang penuh musuh ni dengan tak ada senjata? Agak-agak boleh sampai. Yang ada senjata pun belum tentu lagi menang. Kemudian dan pegawai, pembantu. Dan tipu daya daripada ilmu dan amal. Nampak tak tu? Daripada ilmu dan amal. Mudah-mudahan, kata Imam Ghazali, bila ada bekalan-bekalan tadi, ada senjata, ada bekalan, ada ilmu, dan kita pandai tipu muslihat. Sebab nak menipu musuh-musuh tadi, kita pun kena pandai juga, supaya kita tidak selalu ditipu. Kita pun nak kena ada muslihat juga. Macam mana nak menyelamatkan diri daripada musuh-musuh kita yang menanti di tengah-tengah jalan tu. Kita kena ada muslihat juga. Kalau tak, kita yang ditipu nanti. Daripada ilmu dan amal. Tu dia yang dimaksudkan dengan bekalan, dengan senjata, dengan pegawai tadi. Semuanya ada di dalam ilmu dan amal. Apabila ada ilmu dan amal tadi, mudah-mudahan dapat diputusnya, mudah-mudahan sampai kepada penghujung jalan. Mudah-mudahan. Amin ya Rab. Tapi masalahnya sekarang kita tak ada ni. Yang Imam Ghazali kata, apabila dah ada bekalan, dah ada pembantu, dah ada senjata tadi, mudah-mudahan sampailah ke penghujung jalan. Ini bagi yang dah ada bekalan. Kita tak ada bekalan, kita tak ada senjata. Macam mana nak sampai penghujung jalan? Macam mana nak sampai penghujung jalan ni? Nampak dah tu? Umur kita dah makin hari makin pendek dah ni. Umur kita makin pendek. Bekalan tak ada lagi, senjata tak ada lagi, pegawai tak ada lagi, ilmu tak ada lagi. Allah, amalan pun tak ada lagi. Bila dah tak ada ilmu, amal dah tentulah tak ada. Sebab ilmu tanpa amal hukumnya tidak. Ilmu tanpa amal ataupun amal tanpa ilmu tak sah. Tak ada lagi. Macam mana ni? Kubur dah dekat, amal tak ada. Dia kata apa tak ada? Semayang dah, puasa dah, haji dah, umrah dah, zakat dah bagi cari nafkah untuk anak bini dah. Yang perempuan dah khidmat suami dah, khidmat rumah tangga dah. Siapa kata tak beramal? Menjawab tu. Menjawab. Tak nak juga mengaku bersalah. Ulama dah pesan, meskipun kamu beramal dengan pelbagai amalan, tapi tanpa ilmu, amalan kamu tidak diterima oleh Allah. Maksudnya amalan kita tak ada lagi ni. Umur kita dah pendek. Jadi jangan buang masa dah. Susun waktu cantik-cantik supaya kita boleh cari bekalan tadi. Susun masa baik-baik. Waktu cari duit. Waktu dengan family. Waktu menuntut ilmu. Ilmu. Yang tak penting, tinggalkan dulu. Yang tak penting, pedulikan dulu.
yang tak ada hubung kait dengan amalan kita, yang tak ada hubung kait dengan urusan yang penting-penting, tak payah ambil pot. Uzlah, kena mengasingkan diri daripada benda-benda yang tak penting, urusan yang tak penting, kerana dia akan lebih melekakan kita nanti. Dia akan melekakan kita lagi. Umur dah makin pendek, bekalan tak ada lagi, ilmu tak ada, amal pun tak ada. Jadi makna ambil benda yang penting-penting aja dalam urusan dunia ni. Yang tak penting-penting tak payah. Tumpukan perhatian kita ni, sebab kita nak balik akhirat tak lama lagi dah. Jangan nak berseronok-seronok sangat maksudnya. Bukan tak boleh, jangan melampau. Jangan melampau-lampau. Kita, anak bini kita, kita satu, anak bini kita, takkan kita nak selamatkan diri kita seorang. Anak bini kita apa pula cerita? Takkan kita nak biarkan? Nampak tak? Banyak lagi tanggungjawab kita ni. Kubur dah dekat. Jadi kena bertindaklah. Kita dah tahu dah ni, kena bertindak ni. Nanti Allah tanya, kau dah tahu kenapa tak bertindak? Dulu kau tak tahu, sekarang aku dah bagi tahu, kata Allah, kenapa tak bertindak pula? Jadi jangan cepat seng-seng lengan baju. Bersungguh-sungguh maksudnya. Buat jadual waktu. Kita, anak bini kita, bini kita, buat jadual waktu supaya boleh belajar agama. Mesti, jangan tangguh-tangguh dah. Tu je cara dia. Jangan lepaskan leher kita. Walaupun kita lepaskan leher kita, nanti anak bini kita akan heret kita juga. Anak bini kita akan heret kita juga. Contoh sekarang kita lepaskan leher kita je, anak bini kita biarkan, besok di hari kiamat dia akan heret leher kita. Dia akan seret kita. Kita tak masuk syurga, tak boleh nak masuk syurga, sebab ditarik oleh anak bini kita. Na'udzubillah min zalik. Muda lagi. Ramai mati kat tengah jalan tu, muda-muda mati tengah jalan. Kat hospital tu ramai mati muda-muda. Tak ada sakit, mati. Muda-muda dah sakit dah, mati. Allahu Akbar. Kena ingat mati banyak. Jadi maka kata muallif radhiyallahu ta'ala anhu, kami karangkan pada membicarakan memutuskan jalan ini. Jadi Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata apa? Dia kata aku karangkan kitab ni kerana aku nak menunjukkan, aku nak menceritakan, aku nak membicarakan, nak bagi kursus. Ni bukan kursus haji, ni bukan kursus umrah. Kursus haji umrah ramai, sebab bayar, keluar duit nak pergi haji umrah ribu-ribu. Ni nak beramal free je, tak payah bayar-bayar. Sebab tu orang tak peduli nak kursus ni. Jadi kata Imam Ghazali, aku nak bicarakan, nak menghuraikan, membicarakan, memutuskan jalan ini. Makna bagaimana cara nak menempuhi jalan ni, jalan ibadat tadi tu. Imam Ghazali kata, aku nak bagi tahu, aku nak ajar, aku nak bagi tahu, aku nak terangkan, aku nak bagi kursus. Mudah-mudahan dengan ilmu yang nak disampaikan oleh Imam Ghazali ini, kita terbimbing maksudnya. Kita dapat bimbingan, kita terbimbing, kita tahu dah. Sebab kalau nak berjalan ni tanpa pengetahuan, kita takkan selamat. Kita takkan sampai ke penghujung jalan tadi tu. Jadi Imam Ghazali nak tolong ni. Imam Ghazali nak tolong dengan cara dia mengarangkan kitab ni. Dia nak tolong tunjukkan jalan,
supaya kita ni mudah-mudahan selamat sampai ke penghujung jalan. Kecuali orang yang dalam hatinya ada takabur, sombong. Aku tak perlu. Aku pun tahu. Adakah ilmu kita sama setaraf dengan ilmu Al-Imam Al-Ghazali? Adakah kita lebih memahami Quran seperti Imam Ghazali? Memahami hadis lebih daripada Imam Ghazali? Ataupun pengetahuan kita setaraf dengan Al-Imam Al-Ghazali? Sehingga Imam Ghazali nak tolong bagi tahu, kita kata, tak payahlah. Aku pun tahu. Berapa ratus ribu hadis dalam dada kita? Ada sampai 300,000 hadis macam Imam Ghazali. Jadi jangan sombong. Jangan takabur. Jangan berasa pandai. Jangan berasa dah pandai. Jangan berasa dah alim. Jangan berasa dah tahu. Jangan berasa dah mahir. Sebab perjalanan ibadat ni kita bukan ahli. Kita bukan ahli ibadat. Kita bukan ahli dalam nak berjalan ni ibadat ni. Kita ahli dunia. Kita ahli dunia. Kalau perjalanan tentang nak mencari kesenangan dunia, itu kita mahir. Itu kita mahir. Tapi kalau nak berjalan kepada akhirat ni, kita bukan ahli ni. Sebab tu kita kena merendahkan diri kita. Siapa pun kita, kena tolak tepi pangkat jawatan, kedudukan, nama baik kita dan sebagainya, kena buang. Kita kena terima apa yang nak diajar oleh Imam Ghazali ni, kita kena terima, kita kena belajar. Jangan kita merasakan kita lebih faham daripada Imam Ghazali lagi. Orang yang tak nak mengaji ni makna dia sombong. Dia tak nak mengaji ni, Imam Ghazali nak bagi tahu perjalanan ibadat, dia tak nak ambil tahu, makna dia sombong. Dia mengaku dalam hatinya, aku lebih tahu lagi, ataupun aku pun tahu. Kata aku pun tahu. Sebab itu, selagi ada dalam hati kita penyakit takabur, Allah akan haramkan kita daripada mendapat perkara yang sebenar. Selagi ada takabur dalam hati tadi tu, kita takkan dapat benda sebenar. Ni yang Imam Ghazali nak bagi tahu ni, benda sebenar ni. Tapi oleh kerana dalam hati kita ada takabur, sombong, kita takkan dapat. Kita takkan dapat. Sebab dalam hati kita ada takabur, sombong. Kecuali orang yang tawaduk, merendah diri. Aku memang tak tahu, aku memang tak pandai, aku memang tak tahu langsung tentang perjalanan ibadat ni. Jadi tak dapat tidak, aku mesti kena ambil tahu. Tak dapat tidak, aku mesti kena ambil tahu apa yang nak diberitahu oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi kami karangkan pada membicarakan, memutuskan jalan ini, jalan ibadat ni. Ada tak orang yang tak kena lalu jalan ni? Ada tak atas dunia ni? Ada tak orang yang dia kata dia tidak terlibat dengan jalan ni? Ada tak atas dunia ni? Ada tak? Ada tak orang yang tak terlibat dengan dalam jalan ni atas dunia ni? Tidak ada yang tidak terlibat. Semuanya terlibat. Kerana kita ni dulu Allah dah ingatkan, tidak diciptakan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka beribadah. Jadi siapa kata aku tak terlibat pun dalam jalan ni? Maksudnya aku tak terlibat di dalam jalan ibadat, aku tak terlibat dengan ibadat. Ada? Siapa dia manusia yang tak terlibat dengan ibadat ni? Ada. Orang gila contohnya. Budak-budak yang belum baligh, dia tak terlibat. Tu budak-budak ada yang tak terlibatnya. Budak-budak
yang baru memayang, yang belum akil baligh, ataupun dia orang gila. Dia tak terlibat dalam jalan ibadat ni. Tapi yang mukallaf, yang berakal, yang baligh, yang dah sampai seruan agama Islam pada diri dia, dia boleh mendengar, melihat, semuanya ini terlibat dengan ibadat. Semua terlibat. Tak ada kata aku tak terlibat dalam ibadat ni. Maksudnya aku tak terlibat dalam perjalanan ni. Aku tak ada kena-mengena dalam perjalanan ni. Tak. Meskipun dia raja, dia terlibat dalam perjalanan ni. Dia menteri, dia terlibat dalam perjalanan ni. Dia orang kaya, jutawan, ahli perniagaan, usahawan. Dia orang kampung, dia orang bandar, laki-laki. Bekerja, tak bekerja, bujang, dah kahwin, suri rumah, kerja pejabat, tak peduli. Semuanya terlibat dalam jalan ni. Jadi, maksudnya, kena pakat-pakat ambil tahulah. Kena pakat-pakat ambil peduli. Takut nanti kita tak sampai penghujung. Takut kita tersesat dalam perjalanan ni nanti. Bila tersesat dalam perjalanan ni, dia akan terjatuh mana? Dalam neraka tu tempat jatuh dia. Kalau tersesat dalam perjalanan ibadat ni, tempat jatuhnya api neraka. Tu tempat jatuh dia. Tu tempat jatuh dia. Bila tersesat di dalam jalan ibadat ni, tempat jatuhnya api neraka tu. Situ tempat jatuh dia. Yang selamat akan sampai syurga dan mendapat redha Allah. Yang tak selamat takkan dapat redha Allah, takkan dapat syurga, sebaliknya mendapat kecelakaan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ada di kalangan kita yang mendakwa aku tak nak ambil tahu lah. Aku tak nak mengaji lah benda ni. Tu orang sombong. Orang takabur. Orang perasan ujub. Kecuali dia dah memang alim, tu lain lah. Kecuali dia dah memang alim, dia dah memang belajar, dia dah memang mengaji, dia dah memang tahu A to Z, tu lain lah. Dan menyatakan perjalanannya beberapa kitab seperti Ihya Ulumuddin. Tu kitab yang besar lah. Ihya Ulumuddin tu pun nak menceritakan perjalanan ibadat juga, tapi besar. Kalau baca rasa tak sempat khatam. Kita khatam dulu. Ini pun tak tahu lagi ni. Kalau saya mati nanti cari ganti orang lain. Jangan berhenti mengaji pula. Kalau pendek umur cari guru. Ni mati tok guru dengan anak murid pun macam mati juga. Tok guru mati. Tok guru je mati, anak murid tak mati. Tapi anak murid tu macam mati. Bila tok guru mati, anak murid macam mati. Tutup kitab langsung. Bila tok guru mati, tutup kitab langsung. Tak nak mengaji dah. Sebab apa tak nak mengaji? Tok guru mati dah. Janganlah. Banyak tutup guru. Carilah. Tuhan tak terima alasan kita. Kenapa mengaji sekerat jalan sampai huruf ya, sampai huruf jim je? Tutup guru mati. Allah tak terima alasan tu. Jadi mengaji. Mengaji. Kita dah tak ada masa dah. Tu jadual waktu cantik-cantik, waktu mengaji. Baik. Dan menyatakan perjalanannya, contohnya seperti kitab Ihya Ulumuddin dan Kitabul Asrar. Ni nama-nama kitab lah ni. Nama-nama kitab yang nak menceritakan tentang perjalanan ibadat. Apa yang akan dilalui oleh hamba yang nak beribadat kepada Allah. Zahirnya dan batinnya, apa yang akan dilalui, apa yang akan ditempuhi. Imam Ghazali nak cerita. Dan Kitabul Qurbah, Qurbatul Ilallah Ta'ala. Ni semua nama-nama kitab yang nak menceritakan tentang perjalanan ibadat dan lainnya.
Daripada yang demikian itu yang meliputi atas yang halus daripada ilmu yang sukar. Dalam kitab-kitab tadi itu ada ilmu yang perbahasannya halus, maksudnya kena ada guru, maksudnya tak boleh baca sendiri. Macam beli surat khabar boleh baca sendiri. Ni kitab, ni bukan macam surat khabar. Jangan samakan Jangan samakan kitab-kitab ilmu syariat ni dengan buku-buku cerita, buku novel, majalah-majalah. Jangan, tak sama. Novel kita boleh beli, lepas tu baca sendiri. Ni kitab macam ni jangan. Kena ada guru. Kalau tak nanti kan ke lain perginya nanti kan. Ke lain perginya nanti. Walaupun kita pandai baca. Dan lainnya daripada yang demikian itu, yang meliputi atas yang halus. Nak membicarakan tentang benda yang halus-halus. Mana? Apa benda-benda yang halus-halus ni? Inilah dia kelakuan hati. Itulah di antara maksud benda yang halus, yang halus-halus. Urusan hati ni halus. Kan kita tak perasan selalu. Kan kita tak nampak. Kan kita hanya pandang zahir je. Yang halus-halus mana kita nampak. Kan kita tak perasan dalam hati ada ujub. Kan kita tak perasan dalam hati ada takabur. Kan kita tak perasan dalam hati ada cintakan dunia. Kan kita tak perasan dalam hati kita harapkan pujian makhluk, takut celaan makhluk, tak peduli celaan Allah, tak inginkan pujian Allah. Tu semua yang halus-halus tu. Panjang angan-angan, berasa lambat mati, itu semua benda halus-halus yang kita tak perasan. Berasa selesa dah, padahal berjalan ibadat tanpa bekal tapi berasa puas hati dah. Tu halus-halus tak perasan. Bila Imam Ghazali sentuh benda tu baru perasan. Lah. Betul lah. Memang tak ada lah. Baru perasan. Sebab halus. Yang kasar-kasar senang kita nampak. Maksiat zahir mudah nampak. Maksiat hati payah nampak. Sebab dia benda halus. Perjalanan hati tu. Rahsia-rahsia yang ada dalam hati tu. Daripada ilmu yang sukar dan payah atas faham orang yang awam. Orang awam ni kita lah. Kita ni orang awam. Kita ni bukan alim ulama. Kita ni orang awam. Orang ramai-ramai. Masyarakat ramai-ramai. Makna apa yang dibicarakan dalam kitab-kitab tadi tu benda yang halus-halus, yang sukar dipahami oleh orang awam macam kita ni. Abang tu jangan beli dan baca sendiri. Jangan beli dan baca sendiri. Sebab kita tak faham apa yang dia nak sampaikan dalam tu. Apa dia nak cakap benda ni? Dia cerita pasal apa ni? Jangan kata nak faham, nak baca pun tak tahu. Jangan kata nak faham isi kandung dia, nak baca pun kita tak tahu. Ni mujur dah Alih Rumi ni. Pun kita tak boleh baca. Ataupun kalau baca, entah apa-apa pun entahlah. Boleh baca tapi entah apa, entah tak tahulah. Allah, nampak tak ada? Maka dicedera mereka itu padanya. Nampak tak tu? Maka dengan makna kerana
dicedera mereka itu padanya, makna boleh mendatangkan kebinasaan kepada orang awam seandainya mereka nak buka kitab-kitab tu dan baca sendiri. Akan jadi fitnah pada diri mereka. Mereka akan salah faham. Silap-silap mereka akan menyesatkan Al-Imamul Ghazali. Sesat ni. Ni sesat ni dalam kitab ni. Sesat ni kitab Imam Ghazali ni. Rupa-rupanya kail dia tak cukup panjang. Nak pergi mancing lautan dalam tu yang 200 meter, 300 meter, bawa joran buluh. Mana boleh. Bawa joran buluh. Ataupun nak kait pokok kelapa tinggi tu, nak kait pakai telunjuk jari. Tak sampai. Sebab tu tak pelik ada golongan-golongan yang menyesatkan kitab-kitab tasawuf ni. Sebab tu tak pelik ada golongan-golongan yang tertentu yang menyesatkan kitab tasawuf ni. Ada yang menyesatkan kitab hikam. Padahal oleh kerana mereka tak memahami apa yang nak disampaikan dan mereka salah faham, lalu mereka menyesatkan kitab tu. Nampak tak tu? Jadi kena mengaji. Barulah guru tu tadi tu akan menghuraikan ini maksudnya. Ini maksudnya. Ada yang menyesatkan. Ni kitab Minhajul Abidin ni ada yang menyesatkan. Kitab Hikam ada yang menyesatkan. Sebab apa tu? Sebab dia tak faham apa yang nak disampaikan tu. Bila dia tak boleh nak kutip mutiara-mutiara yang ada dalam lautan ni, dia menyalahkan kitab tadi tu. Padahal ilmunya tak cukup nak menduga kitab tu. Ilmunya tak cukup nak menyelami tu. Maka disalahkan lautan tu tadi. Disalahkan laut, bukan salahkan diri. Disalahkan laut. Dalam sangat laut ni. Kan elok kalau cetek aja. Disalahkan laut. Patut salahkan diri. Dia salahkan kitab. Patut salahkan diri kita yang bodoh tu. Salahkan diri kita yang jahil tu, bukan salahkan kitab ni. Maka dicedera mereka itu padanya daripadanya. Maka apa perkataan yang terlebih fasih daripada kalam Tuhan Rabbul Alamin? Adakah kalam perkataan yang lebih fasih, yang lebih tepat, yang lebih tegang, yang lebih nyata, yang lebih adil, yang tidak ada kekurangan sama sekali selain daripada kalam Allah? Jawabnya tidak. Tidak ada. Mana ada? Mana ada perkataan lain yang terlebih fasih daripada kalam Allah? Mana ada? Nampak tak tu? Sebab tu pelik. Dia kata mengaji tasawuf ni kotor, macam air longkang. Itu contoh. Itu contoh orang yang gagal memahami. Adalah seorang makhluk Allah daripada mana? Penang. Macam mamak-mamak sikit. Tu anti ilmu tasawuf. Dia kata ilmu tasawuf ni ilmu yang kotor. Ilmu tasawuf ni ilmu yang jijik. Padahal dia tak sampai nak baca. Dia yang bebal nak memahami, lalu dikatanya kitab ni kotor, ilmu ni kotor. Tu tadi kata bahaya tadi tu. Tu tadi kata bahaya. Pergi menghadap guru. Pergi menghadap guru. Ngaji. Contohnya kitab Hikam tu ngaji. Minhajul Abidin tu ngaji A to Z. Ihya Ulumuddin tu ngaji A to Z.
Lepas tu barulah buat rumusan sesat ataupun tak sesat ni, tanpa belajar, tanpa berguru. Kita ambil buku, beli, buka, baca sendiri. Lepas tu kita sendiri yang menilaikan, salah ni. Padahal ilmu kita tak sampai dengan tuan pengarang. Tuan pengarang nak ke kanan, kita ke kiri. Allah, tu fitnah. Nampak tak? Tu fitnah tu jadi fitnah besar. Banyak berlaku sekarang. Banyak berlaku. Dan senyata telah berkata mereka itu khabaran cerita orang yang dahulu-dahulu. Allah. Dan senyata telah berkata mereka itu khabaran cerita orang yang dahulu-dahulu. Dia kata ini kitab ni, ini cerita orang dulu-dulu ni, kata dia. Tu kitab-kitab tu, dalam kitab Ihya Ulumuddin tadi, dalam Kitabul Asrar tadi, dalam kitab Qurbatul Ilallah tadi, ini semua cerita orang dulu-dulu, kata dia. Dan lagi tiada engkau dengar kepada perkataan Zainal Abidin anak Husain anak Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi tak pelik lah, tak pelik pun ada golongan yang menyesatkan, yang menyalahkan kitab-kitab karangan Al-Imam Al-Ghazali ini. Tak pelik lah. Sebab apa? Al-Quran yang terlebih fasih tu pun ada yang mengatakan salah. Al-Quran tu, kalamullah tu pun ada orang kata tak relevan. Betul ke tidak? Apatah lagi kitab yang memang dikarang oleh makhluk. Kalam Allah tu sendiri pun ada yang kata tak relevan. Jadi apalah sangat kalau orang mengatakan kitab-kitab tasawuf ni salah, kitab-kitab tasawuf ni sesat, kitab-kitab tasawuf ni menyimpang. Apa nak pelik kan? Al-Quran pun orang kata salah. Allahu Rabbi. Jadi tak pelik lah bila tahu macam tu, maknanya tak adalah pelik. Taklah pelik kalau orang kata kitab ni sesat, kitab ni salah, tak pelik. Sebab Al-Quran tu pun ramai yang mengatakan salah. Al-Quran tu kalam Allah tadi tu, yang maha suci daripada kekurangan tadi tu, pun ramai yang menyalahkan. Ramai yang tak nak ambil peduli isi kandung dia. Ini kan kitab ni, Al-Quran tu pun ramai tak peduli. Ini kan kitab ni. Dan senyata telah berkata mereka ni, tiada, dan lagi tiada engkau dengar, maksudnya tidakkah pernah kau dengar, maksudnya begitu. Adakah kau tak pernah dengar, tu maksud dia. Dan senyata telah berkata mereka itu khabaran cerita orang yang dahulu-dahulu. Dan lagi tiada engkau dengar, adakah kau tak pernah dengar, maksudnya kepada perkataan Zainul Abidin. Siapa Zainul Abidin ni? Iaitu Ali bin Husain. Anak Husain, makna Ali bin Husain tu, anak Husain. Ali bin Husain bin Ali bin Abu Talib. Tu maksudnya radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata apa? Apa yang dia kata kalam dia tu? Adakah kau tak pernah dengar? Adakah kau tak pernah dengar perkataan Zainul Abidin, iaitu Ali bin Husain bin Ali bin Abu Talib? Adakah kau tak pernah dengar perkataan dia? Apa perkataan dia? Ni perkataan dia.
inni la aktumu min ilmi jawahirah. Dia berkata dalam bentuk syair. Dia bercakap perkataan dia dalam bentuk syair. Kaila yaral haqqa dhu jahlin fayaftatina. Inni la aktumu min ilmi jawahirahu kaila yara. Jangan tidur. Cubaan. Ambil nafas, tarik nafas. Tu dugaan dalam belajar. Dia benci kita mengaji, dia kacau. Dia kacau. Dia kata jangan mengaji. Kita lawankan, kita mengaji. Bila mengaji dia kacau. Aku akan pastikan kau tak ada penumpuan dalam belajar, kata dia. Dia sapukan celak kat mata kita. Dia sapukan celak kat kelopak mata kita. Berat tiba-tiba, bukan main lagi. Macam menanggung 7 petala langit. Dia punya berat dia. Kalau selam pun boleh lelap. Jangan main-main. Kalau menyelam pun boleh tidur. Dia tak. Jangan main-main dugaan mengaji ni, berat. Sebab itulah pahalanya dahsyat mengaji ni. Sebab dugaan dia dahsyat. Dugaan dia berat. Bukannya senang. Mujur Allah bagi taufik. Alhamdulillah. Jadi kita ni bila, sebab itulah nak kena ada kawan, nak kena ada kumpulan, baru ada semangat. Kalau seorang-seorang minta ampun maaf lah. Nak mengaji, nak baca kitab sendiri, minta maaf lah. Bila ada kawan-kawan, jadi seronok sikit. Tompang semangat ke kawan. Tu berkah dalam jamaah. Bila berjamaah, bila kita duduk dalam jamaah, Allah akan bagi keberkahan. Itu di antara. Kita jadi seronok nak mengaji. Bila ada kawan-kawan mengaji, kita jadi seronok. Tompang semangat kawan-kawan. Tapi kawan-kawan yang tak mengaji itu lagi menarik minat kita. Kawan-kawan yang menarik kita supaya tak mengaji itu lagi menarik minat daripada kawan-kawan yang menarik mengaji. Kita lebih tertarik dengan kawan-kawan yang tak nak mengaji daripada kawan-kawan yang nak mengaji. Baik, kaila yaral haqqa dhu jahlin fayaftatina. Ya rubba jauhari ilmin law abuhu bihi laqila li mimman ya'budul wathana. Laqila li mimman ya'budul wathana. Wala ataupun walastahalla rijalun muslimuna dami yarawna aqbaha ma ya'tunahu hasana. Wa qad taqaddama fi hadha Abu Hasanin ila al-Husaini wa wassa qablahu al-Hasana. Apa erti syair ni? Ni perkataan Zainal Abidin tadi, anak Sayyidina Ali. Sebab nama dia tadi apa? Yang dimaksudkan Zainal Abidin ni Ali bin Husain bin Ali bin Abu Talib. Bahawasanya itu terjemah dia. Tu terjemah dia. Bahawasanya aku menyembunyikan daripada ilmuku akan permatanya ilmu.
Dia kata sesungguhnya aku menyembunyikan permata-permata yang ada di dalam ilmu aku. Ilmu tu ibaratnya seperti lautan. Di dalam lautan tu ada permata-permata. Maka katanya aku sembunyikan daripada ilmu aku akan permatanya aku sorokkan. Permata ni kinayah daripada benda yang bernilai, benda yang berharga, benda yang sangat-sangat bernilai, harganya sangat bernilai, bahkan tak boleh nak dinilaikan punya mahalnya. Permata yang kita pakai tu, yang orang pakai tu mahal dah. Ni permata ilmu jauh lebih mahal daripada tu lagi. Permata tu ada nilai. Betul? Berapa gram, harganya sekian, makna ada nilai dia. Tapi yang nama ilmu ni tak boleh nak letak nilai ni. Tak boleh nak letak nilai ni. Tak boleh. Sebab tu ilmu itu diibaratkan seperti permata, pada pihak bernilainya. Malah lebih bernilai daripada permata lagi. Orang ada permata tapi dia tak ada ilmu, sah tak sembahyang dia? Dia ada permata dalam poket dia. Harganya RM200,000 ataupun RM2 juta harga dia. Ada dalam poket dia. Tapi dia tak ada ilmu, sah tak sembahyang dia? Tetap sembahyangnya tak sah. Sebab dia hanya ada permata tapi tak ada tapi orang tu dalam poket dia tak ada permata pun, tapi dalam dirinya ada ilmu, sah sembahyang ni. Mana mahal? Mahal ilmu lagi lah. Mahal ilmu lagi daripada permata tu. Permata tu mahal dah, ilmu lebih mahal daripada tu lagi. Baik. Jadi aku sembunyikan daripada ilmu aku ni, kata Zainul Abidin, aku sorokkan permata-permatanya, aku sorokkan. Sebab apa disorokkan? Mesti ada sebab. Kenapa disorokkan? Permata-permata tadi kenapa disorokkan? Tunjukkanlah, nyatakanlah, zahirkanlah supaya ramai orang boleh tatap, supaya ramai orang boleh pandang, supaya ramai orang boleh ambil manfaat, boleh tengok keindahannya. Tak. Dia tak tunjukkan supaya tiada melihat orang yang jahil. Aku sorokkan permata-permata tadi tu, ilmu-ilmu tadi tu, yang seni-seni, yang halus-halus tadi aku sorokkan supaya tidak dilihat oleh orang yang bodoh. Supaya orang bodoh tak nampak. Memang sengaja disorokkan daripada orang jahil. Kenapa? Maka jadi kena fitnah. Nampak tak tu? Maksudnya, kalau dia zahirkan rahsia-rahsia ilmu dia tadi tu, yang diibaratkan seperti permata tadi, kalau dia nyatakan, kalau dia zahirkan dan dapat dilihat, dapat diketahui oleh orang jahil, nescaya orang jahil itu akan dapat akan jadi fitnah pada diri orang yang jahil tadi, merosakkan diri dia. Faham? Contohnya macam tadi lah. Contoh macam saya cakap tadi, dia tak faham kitab tasawuf, tapi bila dia mandai-mandai, lalu dia menghukumkan kitab tasawuf ni sesat. Nampak tak? Itu fitnah dia lah tu. Sebab dibaca oleh orang jahil. Jadi fitnah pada makan diri maksudnya. Sebab tu kadang-kadang ada kitab-kitab tasawuf, dia punya permulaan tu dia dah bagi ingatan dah. Diharamkan membacanya oleh orang yang bukan ahli. Diharamkan baca oleh orang yang bukan ahli. Maknanya kalau kita orang biasa ni duk degil juga, buka juga, baca juga, kita akan dapat
akan jadi fitnah pada diri kita sendiri. Tak pasal-pasal kita dah menyesatkan orang soleh dah. Tak pasal-pasal dah disesatkan Imam Ghazali. Nampak dah tu besar fitnah dia, jangan main-main. Imam Ghazali tu Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali tu dia katanya sesat. Bayangkan tu, besar tak besar fitnah dia. Apabila kitab-kitab tadi dibaca oleh orang yang bukan ahli, jadi fitnah besar pada dia. Hei, bab tu mengaji. Hei, beberapa banyak permata ilmu, jikalau aku nyatakan, nescaya dikata bagiku, engkau daripada orang yang menyembah berhala. Nampak? Allahu Akbar. Jadi ini di antara pesanan dia. Hei, beberapa banyak permata ilmu, jikalau aku nyatakannya. Banyak lagi mutiara-mutiara ilmu, permata-permata ilmu, kalau aku nyatakan, kalau aku zahirkan. Ni kata tak ada siapa tadi, Zainul Abidin ni. Tak habis lagi perkataan dia tu. Perkataan dia tak habis lagi tu. Dia kata banyak lagi permata-permata ilmu dia yang disorokkan, yang mana kalau aku nyatakan, kalau aku zahirkan, nescaya dikata bagiku, engkau daripada orang yang menyembah berhala. Orang akan kata dia mensyirikkan Allah. Itu mudah fahamnya. Kalau dia nyatakan, orang akan tuduh dia mensyirikkan Tuhan. Sekarang ni pun banyak. Betul tak? Sekarang ni kan banyak golongan-golongan yang mudah-mudah mensyirikkan orang lain. Perasan ke tak perasan? Bila dia tengok orang berzikir di kubur, syirik, kata dia. Maknanya kafir orang-orang yang berzikir di kubur tu. Nampak tak tu? Bila dia tengok orang baca Quran, dia tengok orang berzikir di kubur, dia kata, syirik tu. Itu baru tu pun dah kena fitnah dah, makan diri dah. Padahal dia tak pergi soal selidik pun. Tengok orang pergi berdoa di kubur, tengok orang berdoa di kubur, tu syirik, kata dia. Penyembah kubur. Kuburiyun. Tu contoh golongan-golongan yang terfitnah. Nampak tak? Itu contoh golongan-golongan yang terfitnah. Bukan sahaja mereka terfitnah, mereka pula mengajak umat supaya mendapat fitnah yang sama. Mereka pun mengajar masyarakat supaya bermudah-mudah mengkafirkan, mensyirikkan orang lah. Nampak tak tu? Jangan main-main. Tengok orang baca Quran, tengok orang baca Quran, tengok orang berdoa di kubur, syirik. Tengok orang berzikir tengah malam di kubur, syirik. Tengok orang tadah tangan di kubur, syirik. Itu bermudah-mudah maksudnya. Bermudah-mudah mensyirikkan orang. Mensyirikkan orang ni maksudnya apa? Menuduh seseorang itu kafir. Faham tak?
Makna dengan bermudah-mudah dia mengkufurkan orang Islam. Bermudah-mudah dia mengkafirkan sesama Islam. Apabila tak sehaluan dengan pahaman mereka, lalu dikafirkan. Bertawasul, syirik. Syirik ni menyengutukan Tuhan, kafir. Tapi ramai masyarakat kita yang dah terikut pahaman ini. Ramai masyarakat kita yang dah terikut pahaman ini. Puak-puak Wahabi ni. Bermudah-mudah mengkafirkan, bermudah-mudah mensyirikkan. Apa erti syirik? Cuba faham betul-betul. Mengaji tauhid ke tak mengaji tauhid? Faham ke tidak maksud syirik tu apa? Syirik ni makna menyengutukan Tuhan. Sama ada menyengutukan zat Tuhan dengan zat makhluk, atau menyengutukan sifat Tuhan dengan sifat makhluk, atau menyengutukan perbuatan Tuhan dengan perbuatan makhluk. Contohnya mengiktikadkan hamba ada kuasa memberi seperti Allah memberi. Baulah kafir, baulah syirik. Kalau dalam hatinya ada iktikad orang dalam kubur ni, dia kata nak pakcik berdoa dekat kubur ni sebab pakcik iktikad, pakcik percaya yang dalam kubur ni kuasanya sama macam Allah. Barulah boleh panggil syirik pakcik. Faham tak tu? Baru boleh panggil pakcik tu syirik. Sebab tadi terang-terang pakcik tu mengaku pakcik berdoa dekat kubur ni, memang pakcik minta dengan orang dalam kubur ni kerana pakcik beriktikad orang dalam kubur ni ada kuasa seperti Allah. Dia boleh bagi macam Allah bagi. Kalau macam tu barulah terang-terang katanya syirik. Ini tanpa bertanya. Pakcik itu duk baca doa, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah. Dengan kemuliaan, dengan keberkahan hamba-Mu yang soleh ini, Ya Allah. Dengan keberkahan ulama-Mu ini, Ya Allah. Dengan kemuliaan kekasih-Mu ini, Ya Allah, aku bermohon kepadamu, Ya Allah, perkenankan segala doa dan hajat-hajat aku, Ya Allah. Jadi pakcik tadi dia minta pada Allah ke minta pada ulama tu? Jadi jangan sekarang ni ramai ni, bila tok guru dia tok guru dia kata, oh ni kuburiyun, anak-anak murid dia, anak-anak buah dia pun dengan kita masyarakat yang jahil tak mengaji ni pun terfitnah juga, terikut juga dengan pahaman kuburiyun, padahal dia pun sendiri tak mengaji akidah, apa benda syirik, apa maksud syirik, dia pun tak tahu. Bila dia tengok orang-orang tu kata menggelarkan golongan kita ahli sunnah wal jamaah ni, ataupun menggelarkan orang-orang yang pergi ziarah kubur, berdoa di kubur, solat di kubur ni, dikatakan kuburiyun, penyembah kubur. Dengan dia ni, orang awam ni pun, yang bodoh-bodoh ni pun terikut sekali. 2 kali 5 gong. Kong kali kong, kang. Tu contoh fitnah lah tu, nampak tak? Tu contoh jadi fitnah, nampak tak? Cuba mengaji dulu.
Faham betul-betul makna syirik apa? Adakah semata-mata dengan pergi ziarah kubur boleh jadi kafir? Adakah semata-mata mendadah tangan di kubur boleh jadi kafir? Adakah semata-mata dengan berzikir, bertahlil di kubur jadi kafir? Hati-hati dalam kitab akidah sana duk sebut, barang siapa yang menuduh, memanggil saudara Islamnya dengan kafir, maka murtad empunya diri sendiri. Tuan empunya diri sendiri itu jadi murtad. Faham ke tidak? Contohnya tadi, dia mengatakan pakcik yang menadah tangan di kubur tadi, dia kata pakcik itu syirik tu. Pakcik tu buat benda syirik. Makna pakcik tu dah membuat benda menyengutukan Allah. Maknanya dia dah menuduh, nak menjatuhkan hukum bahawa sebenarnya pakcik tu kafir. Faham tak? Ada tak syirik yang tak kafir? Bila dia kata syirik tu perbuatan syirik tu, perbuatan syirik tu, makna dia dah menuduh pakcik tu kafir. Padahal pada hakikatnya tidak ada pun jatuh syirik kafir pada pakcik tadi. Kerana pakcik itu bukan mengiktikadkan orang yang dalam kubur itu ada kuasa seperti Allah, berkuasa seperti Allah, boleh mengkabulkan doa seperti Allah. Ini ramai terikut ni. Ramai terikut ni pahaman-pahaman ni. Dia sambil-sambil ketawa tu, kuburiyun, Habib Omar kuburiyun, para habaib kuburiyun. Ni Habib-Habib ni lah yang mengajak umat menyembah kubur. Tengok fitnah, na'udzubillah min zalik. Jangan main-main. Kalau kau nak menuduh orang-orang yang macam kita ni kuburiyun, penyembah kubur, tak apa lagi. Tapi kalau dah golongan para habaib yang dalamnya mengalir darah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu memanggil, kamu menuduh, kamu memfitnah mereka telah melakukan perbuatan syirik dengan menyembah kubur, na'udzubillah min zalik. Sesungguhnya kamu telah menyakitkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian telah menyakitkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian akan dipertanggungjawabkan. Baik-baik. Jaga baik-baik. Tak percaya, cuba tengok tu dalam komen-komen kat media tu. Kalau ada yang atas tu kan kata kuburiyun, yang bawah ni kan anak-anak murid ni ataupun pengikut-pengikut ni, yang bodoh-bodoh, yang jahil-jahil tak mengaji ni pun 2 kali 5 juga. Yang bodoh bangang yang tak mengaji ni pun 2 kali 5 juga. Kuburiyun, dia pun tak faham apa benda. Orang kata penyembah kubur, dia pun penyembah kubur juga, dia pun ikut juga, dia pun tak tahu. Na'udzubillah min zalik. Moga Allah jauhkan diri kita, anak bini kita, suami kita, keturunan kita sampai kiamat, darah daging kita sampai kiamat, daripada terikut, terhasut dengan pahaman tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ini pahaman yang mencelakakan, na'udzubillah. Pahaman yang mencelakakan masyarakat, pahaman yang mencelakakan umat, pahaman yang mendidik orang bermudah-mudah mengkafirkan saudara Islam yang lain. Situ pun akhlak dah tak elok dah. Itu pun akhlak tak elok dah. Na'udzubillah min zalik. Kenapa mereka tak ada akhlak? Sebab satunya, mereka tak ngaji tasawuf. Mereka tak ngaji tasawuf. Sebab pada mereka tasawuf ni ilmu yang menjijikkan. Tadi saya dah cakap tadi. Padahal dia tak faham apa yang nak disampaikan. Sebab tu akhlak dia begitu. Golongan para habaib dikafirkan. Golongan para habaib disyirikkan. Na'udzubillah min. Taubatlah. Bertaubatlah. Bertaubatlah. Sebab tu jaga anak-anak kita. Kalau kita tak bertindak, kita tak mengaji, kita tak tarik anak-anak kita mengaji, tak mustahil mereka akan terikut pahaman ni. Tak mustahil.
anak-anak kita ataupun cucu cicit kita atau adik-beradik kita atau ipar duai kita akan terikut pahaman ini. Tidak mustahil. Kita tak redha, kita tak rela ada darah daging dan keturunan kita yang terikut dengan pahaman-pahaman yang mengkafirkan para habaib ni. Hati-hati sahabat, jangan buat main-main. Sebab cerita kita ni belum sudah. Cerita kita ni belum sudah di sini, akan bersambung di sana nanti. Jadi jaga lidah kita baik-baik. Dengan orang-orang awam pun sama. Yang tak mengaji ni pun sama juga. Dahlah jahil, dahlah tak belajar agama, pun ikut menyesatkan, mengkafirkan para habaib juga. 2-3 kali ganda celakanya, na'udzubillah. Satu, celaka tak mengaji agama. Satu, tak mengaji agama ni celaka. Nabi kata ilmu tidak diberi melainkan kepada orang yang bahagia. Ilmu Allah haramkan daripada golongan celaka. Mana-mana golongan yang celaka, Allah haramkan ilmu. Allah tegah ilmu. Allah tak akan bagi dia ilmu. Itu golongan celaka. Siapa kata ni? Nabi SAW kata. Nabi kata ilmu tidak akan diberi melainkan untuk orang yang bahagia. Ilmu diharamkan untuk golongan yang celaka. Jadi satunya celaka sebab tak menuntut ilmu. Celaka yang lain, amal tak sah. Celaka lain, mengkafirkan pula Ahlul Bait. Jadi berlipat-lipat kali ganda celakanya, na'udzubillah. Berlipat-lipat kali ganda. Hati-hati. Sebab itulah jangan diambil mudah urusan agama ni. Sebab tu di antara perkara besar yang kena jaga agama. Cara menjaga agama mana? Jangan dibenarkan pahaman-pahaman yang merosakkan masyarakat ni berleluasa di dalam negara kita, dalam negeri kita, dalam kampung kita. Bukan mengambil sikap lapang dada. Alah, sama je. Tak payah bergaduh-bergaduh lah. Biarlah. Masing-masing lah dia dengan pahaman dia. Kalau pahaman tu pahaman yang baik, pahaman yang berakhlak, pahaman yang mendidik umat supaya lebih takut kepada Allah, lebih beradab, lebih berakhlak, lebih terjaga akidahnya, silakan. Tapi masalahnya pahaman tu mendidik masyarakat jadi biadab, jadi tidak berakhlak. Tu Na'udzubillah. Moga Allah pelihara keturunan kita sampai akhir keturunan kita sampai kiamat. Mudah-mudahan Allah pelihara. Jangan ada yang terikut dengan pahaman ni. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kita kena usaha. Kita sendiri kena usaha. Kita kena mengaji betul-betul. Kita kena didik anak bini kita betul-betul. Bukan semata-mata menadah tangan berdoa tapi tidak ada usaha. Allah beberapa banyak permata ilmu jikalau aku nyatakan nescaya dikatakan bagi engkau daripada nescaya dikatakan bagiku engkau daripada orang yang menyembah berhala. Kau orang yang syirik. Sama macam tadi ya. Nampak tak? Padahal dia tak tahu, padahal dia tak faham, padahal dia tak gerti, padahal dia tak siasat pun, padahal dia tak teliti pun. Dengan mudah kata, oh kafir, oh syirik.
Oh, penyembah kubur, syirik. Geng capal, syirik. Geng kubur, syirik. Tak jadi masalah. Walau apa pun yang kalian tuduh, walau apa pun yang kalian tohmah, tidak akan boleh memadamkan benda yang sebenar. Yang hak tetap hak. Kalau matahari itu diterbit, dia tetap akan menyuluhkan sinaran, pancaran cahaya dia tetap bersinar seluruh muka bumi. Walaupun ada manusia yang buta penglihatan dia, walaupun ada manusia yang matanya buta, bukan dengan sebab ada manusia matanya buta tak dapat melihat sinaran matahari, dengan sebab tu matahari jadi malap, matahari tu jadi terpadam disebabkan dek orang buta tadi. Betul? Tak, dia tetap bercahaya. Dia tetap bercahaya. Meskipun orang buta kata, tak ada matahari hari ni. Gelapnya dunia ni, tak ada matahari ke? Hari ni tak ada matahari ke, gelapnya? Walaupun si buta kata demikian, matahari tetap menyuluh. Dia tak jadi terkesan pun dengan orang buta tadi. Samalah ni. Walau apa pun yang ditohmah, walau apa pun yang difitnah kepada kita ahli sunnah wal jamaah ni, kepada datuk nenek moyang kita, konon-kononnya amalan datuk nenek moyang kita yang sebelum-sebelum ni semua salah kerana tak berpandukan Quran dan hadis, sesat, bid'ah, dalalah, semuanya tak ada kebajikan. Ini akhlak dia. Ini akhlak dia. Saya nak ingatkan. Ini akhlak dia. Mereka mengatakan amalan mak bapak, nenek moyang kita dulu-dulu ni, amalan-amalan yang tidak ada asas daripada Quran dan hadis. Ada, tapi banyaknya yang bukan daripada Quran dan hadis, semata-mata mengikut perkataan ulama. Jadi di sisi mereka, apabila beramal bukan daripada Quran dan hadis, amalan itu tidak ada kebajikan. Nampak tak? Itu di antara tuduhan mereka kepada mak bapak, nenek moyang kita dulu-dulu ni yang banyak melakukan amal soleh. Di sisi mereka, orang dulu-dulu ni tak ada kebajikan kerana amalan mereka bukan mengikut Quran dan hadis. Oh, senangnya. Oh, mudahnya. Oh, senangnya. Pun ramai yang bodoh-bodoh bebal terikut juga. Pun ramai juga yang bodoh-bodoh bebal terikut juga pahaman-pahaman macam tu. Kalau itu tuduhan kamu, maknanya kamu kena tahu, mak bapak kamu yang dah mati tu, nenek moyang kamu yang dah mati tu, mereka tak ada kebajikan bawa balik akhirat. Kena sedar tu. Bila kamu kata amalan orang dulu-dulu ni banyak salah, siapa orang dulu-dulu? Bukankah termasuk mak bapak kamu? Bukankah termasuk nenek moyang kamu? Bukankah masuk keturunan kamu? Dia kata boleh tuan-tuan, boleh kalau nak jemput saya buat tahlil boleh. Tapi tahlil ni tak ada hadis. Tahlil ni tak ada dalil Quran, tak ada dalil hadis. Tapi kalau pakcik nak ajak saya buat tahlil boleh. Tapi minta maaf lah pakcik, kebajikan tak ada. Kenapa tak ada kebajikan? Sebab tak ada hadis pakcik, tak ada dalil. Jadi boleh buat tahlil tapi dapat makan je lah. Kebajikan pahala tak ada pakcik. Sebab apa? Tahlil ni tak ada hadis. Tu modal ni. Ya Karim, Ya Allah. Nampak tak tu? Berapa banyak golongan, berapa banyak hamba-hamba Allah yang melakukan amal-amal soleh, dikatakan tidak ada kebaji. Ui, dahsyat tuduhan dia ni. Hati-hati sahabat.
Jauhi golongan Wahabi ni. Yang jahil pun bercakap macam alim. Yang jahil pun bercakap macam tok guru juga. Yang tukang komen tu mengalah mengaji berpuluh tahun. Yang tukang komen. Tu mujur komen boleh dalam Rumi. Kalau yang tersedia komen ni Jawi, memang mampus tak boleh tulis lah. Yang tak mengaji tadi, dia punya komen macam mengaji 10-15 tahun. Pun mujur boleh tulis komen dengan Rumi tu. Kalau anda katalah tulisan Jawi je yang boleh, yang boleh gunakan untuk nak menulis komen, memang tak ada komen lah jawabnya. Sebab bodoh nak tulis Jawi, tak mengaji. Kita marah golongan ni sebab apa? Biadab. Biadab dengan para soleh, biadab dengan para habaib, biadab dengan tok-tok guru dulu-dulu, biadab dengan amalan orang tua dulu-dulu. Engkau mengaji berapa hari kau mengaji? Nenek moyangnya daripada dulu sampai Islam, sampai ke keturunan sebelum dia tu, semua beramal mengikut amalan akidah ahli sunnah wal jamaah. Mengikut Quran, mengikut hadis, ada kala mengikut pandangan ulama. Kemudian cucu dia yang baru lahir semalam, pergi mengaji sekejap, celup-celup 2, 3, 4 tahun, 5, 6 tahun, menyalahkan orang dulu-dulu salah, amalan orang dulu-dulu salah, tak berdasarkan Quran dan hadis ni. Jahatnya cucu ni tadi. Ini cucu kecil-kecil tak nak mati ni, dah besar menyusahkan orang. Kalau nenek moyang kau tahu yang kau ni macam ni pahaman kau, silap-silap kau lahir je dulu, dia cekik batang leher kau biar kau mati. Tergamak dia kata orang dulu-dulu. Dia tak perasan orang dulu-dulu tu masuk nenek moyang dia tu. Nampak tak? Allahu Akbar. Sabar-sabar juga. Sabarlah ni. Tak, benda ni benda bukan main-main. Mereka biadab. Kenapa kita nak hormat orang biadab? Bukan biadab dengan kita, mereka biadab dengan tok-tok guru kita. Mereka bermudah-mudah mengkafirkan tok-tok guru kita. Mereka bermudah-mudah mensyirikkan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita nak jaga akhlak kita dengan mereka? Pun bukan ada sumpah maki apa pun. Kita nak bagi tahu jahatnya perangai, buruknya adab dan akhlaknya. Bila kena pahaman ni, buruk akhlak, jahat adab, jahat akhlak. Sebab tu minta dijauhkanlah. Amin ya Rabb. Kita kalau tak mengaji betul-betul, kita kalau tak ambil berat mengaji, tak beratkan anak-anak kita belajar agama, tidak mustahil akan ada anak-anak kita yang terikut pahaman tu. Sebab pahaman ni dah mana-mana ada. Dalam masjid ada, dalam surau ada, dalam jabatan agama Islam ada, di sekolah rendah ada, sekolah menengah ada, universiti tak payah cakap lah, kolej tak payah cakap lah, berlambak dah. Maksudnya kalau kita tak pegang betul-betul dengan dasar dan asas ni betul-betul, habislah. Sebab ni hubung kait dengan cerita kita ni, belum habis syair lagi ni. Nampak dah tu? Jadi fitnah besar. Dia katanya sembah berhala. Padahal dia tak faham. Orang tu buat apa kat kubur tu?
Dia tak faham orang tu buat kat kubur tu buat apa. Dia tak faham. Bila dia tak faham, dia kata syirik tu. Allahu Akbar. Dangkalnya akal dan pikiran. Dan nescaya mengharuskan lelaki muslimun darahku. Nescaya mereka akan mengatakan halal darahku. Mana aku ni boleh dibunuh maksudnya. Dah, apabila mereka dah mengiktikadkan kafir, murtad, makna halal lah darah. Nama dah ada. Sebab itulah kan ada pahaman-pahaman di sebelah sana yang betul-betul ekstrim tu. Yang sini tak ekstrim lagi. Tapi sealiran tu. Dulu kita tak pernah dengar lagi mengkafirkan habaib ni. Sekarang dah mudah-mudahnya mengkafirkan para habaib ni, mensyirikkan para habaib. Dulu tak ada. Sekarang lebih berani. Maknanya tak mustahil. Pahaman ni kalau tak terbendung, tak mustahil jadi yang macam sebelah sana. Mereka mengiktikadkan darah orang ahli sunnah ni halal. Dia sampai peringkat situ. Dia ada cabang-cabang dia yang sampai ke situ. Ada cabang-cabang dia yang sampai ke situ. Sampai peringkat menghalalkan darah orang ahli sunnah. Sebab apa? Di sisi mereka ahli sunnah ni dah jangan buat main-main. Jangan buat main. Di antara Syiah dan Wahabi ni lebih bahaya Wahabi lagi. Daripada liberal dengan Wahabi, lebih bahaya Wahabi lagi daripada liberal. Sebab liberal ni nampak dia terang-terang nampak dia memang, kalau dalam hukum Islam ni kan, dalam Quran kan dipilih-pilih, betul? Terang-terang dia. Tapi yang nama Wahabi ni diibaratkan macam serbuk kaca dia, halus. Pahaman. Nampak tak? Baru ni ada kita tanya kawan. Dia kata, saya tak risau Wahabi ni. Saya lebih risau yang jenis liberal-liberal ni. Itu terang. Itu orang bodoh pun nampak salah. Orang tak mengaji agama pun nampak fahaman tu salah, liberal ni. Orang tak mengaji pun tahu. Tapi yang Wahabi ni, ramai yang tertipu. Yang mengaji pun tertipu lagi. Yang dah duduk di pihak ahli sunnah wal jamaah ni boleh bergalih ke sana. Nampak tak tu bahaya, tak bahaya? Sebab kesesatan dia tu tak nampak. Allahu Akbar. Sebab tu kita jangan duduk jauh daripada alim ulama'. Jangan. Kita ni tak pandai. Sebab tu kena duduk dekat dengan alim ulama', supaya kita boleh jadikan alim ulama' sebagai rujukan kita. Tanya alim ulama', tanya tok-tok guru kita. Sebab kita pun tak pandai. Kita tak pandai. Sebab tu kita kena duduk berdamping dengan alim ulama'. Supaya dapat kita bertanya. Supaya ulama' ni boleh menegur kita, menjaga kita, menjaga kepahaman kita. Ni dah ulama' buat musuh, ulama' dicaci maki, ulama' buat musuh. Tu Allah balakan lah. Allah balakan kita dengan mendapat ataupun terikut dengan pahaman-pahaman yang jijik tadi, pahaman-pahaman yang tidak berakhlak, tak beradab tadi, Allah balakan. Asbab sebagai balasan daripada kita yang tidak menghormati alim ulama' yang soleh. Allah balakan. Melihat akan terlebih jahat barang yang mendatang dia keelokkan, dan senyata telah terdahulu pada bicara ini Abu Husain kepada Husain yang berwasiat dahulunya. Wallahu a'lam. Biarlah bateri bateri dah habis dah. Nanti kita tangguhkanlah insya-Allah. Nanti insya-Allah minggu depan insya-Allah kita sambung lagi lah
sambung balik ni serangkap dua syair ni tadi. Wallahu alam, berasa tok roh lah. Berasa tok cekak. Pasal duk cekak, tok cekak. Jadilah. Tapi banyak benda kita sampaikan tu. Banyak benda penting-penting kita sampaikan tu. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat. Mudah-mudahan Allah memberi keinsafan. Mudah-mudahan Allah memberi kesedaran kepada kita semua, khususnya saya sendiri, supaya jangan mengambil berat, mengambil ringan urusan menuntut ilmu ni. Sebab fitnah daripada kebodohan agama ni, fitnahnya sangat dahsyat, fitnahnya sangat besar. Jadi sebab itu kita berdoa kepada Allah dengan keberkahan majlis ilmu pada malam ni, dengan keberkahan, dengan kemuliaan, dengan kemukjizatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kita semua. Dosa anak bini kita, suami, isteri, anak-anak, cucu, cicit, ciyak, sepupu, sepapat, ipar, duai, kenalan, yang baru, yang lama, yang hidup, yang dah pergi. Semuanya mudah-mudahan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih hidup, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibimbing oleh Allah zahir dan batin, dipantau oleh Allah zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah selamatkan keturunan kita daripada terikut, terpedaya dengan pahaman-pahaman yang biadab, pahaman-pahaman yang merosakkan akidah, pahaman yang merosakkan syariat, pahaman-pahaman yang merosakkan adab dan akhlak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengkabulkan segala doa dan hajat yang baik-baik, yang tersurat, yang tersirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita umur yang berkah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesihatan yang berkah, rezeki yang luas lagi halal serta berkah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hadirkan kepada kita kawan-kawan yang membawa berkah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Jadikan kita orang yang istiqamah, bersungguh-sungguh menuntut ilmu, ikhlas dalam menuntut ilmu, beramal dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala baiki hati kita yang banyak dosa, banyak penyakit ni. Mudah-mudahan Allah bantu. Mudah-mudahan Allah belas kasihan ke atas diri kita selalu. Mudah-mudahan Allah tak tinggalkan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tak lupakan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya direzekikan oleh Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara iman, Islam dan ihsan kita dengan sempurna sehinggalah ke hari kiamat, sehingga mudah-mudahan Allah merezekikan kaki-kaki kita ni melangkah masuk ke dalam syurga bersama junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberi peluang mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa juga dengan keberkahan majlis ilmu, kemuliaan majlis ilmu, keberkahan, kemukjizatan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada umat Islam yang sedang ditindas oleh orang kafir harbi, khususnya di Palestin. Mudah-mudahan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada mujahidin-mujahidin kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghantarkan tentera-tenteranya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghancur leburkan makna orang-orang kafir harbi. Mudah-mudahan dihancur leburkan oleh Allah SWT, digagalkan segala perancangan dan permainan dia. Mudah-mudahan diporak-parandakan. Mudah-mudahan ditimbulkan dalam hatinya rasa takut, rasa gerun, rasa gentar terhadap umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina ma ahli qudri untha wa dhakara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah. Jangan balik dulu Jangan balik dulu Selesaikan apa yang patut diselesaikan. Jangan balik dulu.
Ha? Wah, ini rekod 2 jam. Tu Azman kan ada kan kat YouTube, boleh tengok kan, yang dalam Tok Pakir kan Azman dia semua dia rakam. Boleh tengok kat YouTube. Ada yang tak, yang tadi kot, pagi tadi pagi tadi Oh, tak boleh buka. Lain rambut kan? Pagi tadi tak ada bang. Pagi tadi saya di lautan. Ada yang boleh jadi malam hari tu kot. Yang malam dekat Paya Lebar. Ada beberapa malam hari tu yang tak clear. Jadi tak apa nak rakam. Amin. Terima kasih semua, insya-Allah. Terima kasih semua. Selamat berehat dah. Selamat berehat. Terima kasih yang join kelas. Moga Allah bagi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, mudah-mudahan, insya-Allah. Mudah-mudahan. Insya-Allah. Terima kasih Helmi. Terima kasih semua yang sudi hadir mengaji, korban masa, korban penat, korban macam-macam. Percayalah, semuanya itu akan dibayar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya itu akan dibayar oleh Allah dengan keampunannya, dengan keredaannya, insya-Allah. Jadi dah malam dah ni, selamatlah. Selamat berehat semua, insya-Allah. Terima kasih semua yang join, semua yang terlibat menjayakan majlis ilmu, yang bantu share, tap screen, share, yang ada kongsi rezeki, yang bagi salam, yang jawab salam, semua tak terkecuali. Terima kasih banyak-banyak. Jazakumullahu khairal jazak. Ya Allah, hausnya. InsyaAllah. Ni nak ada jamuan sikit, minum-minum, basah-basah tekak. Lepas tu baru boleh balik berehat lah. Selamat berehat semua, selamat malam semua, selamat berehat semua dalam rahmat Allah semua, dalam jagaan Allah semua. Semua tidur dalam keampunan Allah semua, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Amin. InsyaAllah Syafiq. Selawat banyak. Jangan, kena usaha Syafiq. Jangan duk doa saja. Doa tu sebahagian daripada usaha. Tapi kena usahalah. Seperti yang syarak suruh. Kena usaha. Berserah kepada Allah, redha dengan qada dan qadar itu bukan bermaksud meninggalkan usaha dan ikhtiar. Cari. So mak ayah cari kan. Ataupun kok mana kita berkenan, suruh mak bapak pergi tanya. Pergi merisik. Apa salahnya? Jangan duduk tadah tangan minta jodoh, jangan jadi Mu'tazilah Jabariyah. Baik sahabat. Terima kasih semua. Minta maaf saya tak dapat nak baca nama kawan-kawan semua ni. Minta maaf tak boleh baca nama kawan-kawan semua, baca komen semua. Saya minta maaf banyak-banyak. Tu je tadilah yang termampu, doakan untuk semua, insya-Allah. Okey, selamat berehat semualah. Nak pilih, terima kasih. Nak berehat dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahi wa ala barakatillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma ighfir warhamna li sahibi hadzal ta'am. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Mai minum jom cepat minum, cepat balik. Amin. InsyaAllah. Kita jumpa lagi, selamat malam semua.
Terima kasih, jumpa lagi insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itik pun dah berbunyi, oyen pun dah mengiau. Ada. Okeylah. Okey. Selamat berehat semua. Fi amanillah, fi hifzillah, dalam jagaan Allah semua kalian ni. Jangan lupa doakan saya, anak isteri saya, keluarga saya, ibu bapa saya. Mana makanan? Tak apalah, saya makankan untuk ni lah, wakil lah saya niatkan untuk kawan-kawan semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.